Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tuhu farud ilayya 'inda hajati ilaik. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Alhamdulillah. Yang dimuliakan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita meneruskan ibadah kita, perjalanan kita sebagai seorang hamba Allah dan juga khalifatullah. Jadi tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan itu sangat banyak dan perlu kita lakukan untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, semua orang terkejut awak Ustaz Isyam jadi Ustaz Islam lah. Dia transformer ke apa? Tak ada transformer apa. Cuma Ustaz Isyam hari ni dia bercuti, jadi saya menggantikannya lah. Tak apa tuan-tuan, cuma kita masuk dalam perbincangan kita pada hari ini dalam bab sujud tilawah dan juga sujud syukur, yang mana kita pun dah maklum dah apa pada sujud tilawah. Sujud tilawah ni secara keseluruhannya maknanya sujud apabila membaca ayat-ayat yang ada padanya perkataan sajadah, sujada. Menyebut perkataan itu maka kena sujud. Sebab itu satu sunnah yang ditinggalkan, yang jarang-jarang dibuat ialah apa? Bila dengar orang baca ataupun kita sendiri baca, kita sujud kan. Kadang-kadang kita baca Quran seorang-seorang pun jarang sujud, walaupun kita baca surah Sajadah sebagai contohan. Kena tentang ayat sajadah, barulah kita sujud kan. Kita sujud dulu lah. Kita sujud time hari Jumaat lah, pagi Jumaat ni kan. Itu pun imam baca dan imam sujud dalam solat. Tapi di luar solat bagaimana? Di luar solat tak banyak orang yang melakukan perkara sunnah ini. Bahkan sunnah yang ditinggalkan juga di ketika mana khatib membaca khutbah. Untuk khatib baca khutbah, tiba-tiba ada ayat sajadah yang dibaca. Khatib tu kena turun di bawah dan sujud syukur. Tak pernah buat Kalau buat rasa pakai terbalik Ustaz Islam ni. Orang duk kata apa pula dah tak pernah duk buat tu. Untuk khatib tu pun sujud kan. Jadi tak boleh nak buat sebab apa? Sebab orang tak faham lagi. Itu sebab dah. Jadi tugaslah ni nak memahamkan orang tentang macam mana, ataupun dalam Islam ni kalau benda tak faham kita buat juga, dia boleh menimbulkan fitnah. Jadi kena bagi orang faham dulu, cerita dulu bagi orang faham, suruh orang mengaji dulu, barulah untuk pelaksanaannya. Jadi itu sujud tilawah. Sujud tilawah ni maknanya ada terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran. Bila baca kita sujud tilawah. Kalau kata-kata baca di musalla dalam masjid, bacalah, kemudian sujud tilawah. Dalam ni kita akan sebut macam mana cara-cara untuk sujud tilawah. Baik. Firman Allah Ta'ala, "Iza tutla alaihim ayatul rahman farru sujada wa bukiya." Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis. Kita baca Quran nangis tak? Jangan. Sebab apa? Mungkin kita tak faham kan? Orang Arab baca nangis. Kita pun turut menangis sebab orang menangis, rasa sedih. Alhamdulillah, tu hebat ayat Quran. Walaupun kita tak faham apa orang kata mukjizat Al-Quran, kita tak faham pun, tapi orang baca dengan zuknya, orang yang baca tu faham, dan kita yang tak faham ni pun menangis. Sebab apa? Sebab ayat Quran tu sendiri. Mukjizat ayat Quran sendiri menusuk walaupun orang baca. Saya tengok dalam YouTube
2 hari yang lepas, seorang budak perempuan, dia Arab, budak perempuan Arab, dia telefon dalam satu program baca Al-Quran ni. Dia baca, bila dia baca tu, baca sedap sungguh, baca tu dengan menghayati, kan. Guru yang dalam program tu duduk dengar, menangis, tak esok-esok. Sebab apa? Dengar budak tu baca dengan penuh tadabburnya. Sebab tu kita baca Quran kena tadabbur, kena faham. Kalau tak faham pun dengar, ambil, duduk diam. Tapi kita duk buka Quran, lepas tu duk sembang, ngomong-ngomong buka Quran lah tu, sembang dengan bini, tak ada manfaat. Itu salah. Buka kita kena dengar. Sama juga buka kolej, kan, musim-musim nak biasa dengan Allahu Akbar, kolej, kolej apa? Kolej Intan. Bagus pasang ayat Quran malam-malam, tapi tak kena cara. Sebab apa? Alasan pasal nak mengelakkan daripada berlakunya histeria. Benda tu sebenarnya dia kena diri sendiri. Kita kena baca. Kalau buka baca, tak jadi. Contoh, cuba bayangkan, bila buka dekat kolej yang ada food court, tempat makannya, yang couple-nya, yang nyembangnya, ayat Quran tu bunyi ngongang-ngongang. Jadi seolah macam menghina. Sama juga isu dulu ni, kita tengok ayam, kan, ayam yang diperdengangkan baca Quran. Apa manfaat ayam dengan Quran? Tak ada manfaat. Seolah macam menghina. Ayat Quran ni untuk siapa? Untuk manusia. Dia bagi haiwan ingat. Sebab apa? Nak cerita ke orang, ayam ni 30 juzuk setiap hari. Habis. Jadi takut orang ambil kesempatan. Orang ambil, orang buat produk lah, ayam 30 juzuk dari jahanam. Yang kaya baik, jadi dia macam tu. Mana buka Al-Quran tu boleh, tapi tengok bagaimana kondisi ataupun waktu tu. Bila buka, kena dengar. Sebab tu fatwa Negeri Pulau Pinang dah diwartakan tidak dibenarkan untuk membuka ayat-ayat Quran hatta sebelum solat pun. Boleh pasang, tapi pada mana? Boleh pasang. Kalau situasi di kita untuk nak bagi tahu kata hari ni ada Jumaat, pasang tu boleh. Atau pasanglah zikir. Zikir tak apa. Tak salah. Pasang yang tu. Bila pasang Quran, kita takut orang tak dengar. Orang tak dengar. Jadi benda tu boleh menjadikan satu benda yang sia-sia sebenarnya. Walaupun pada hakikat sebenarnya kita tahu, ni syiar, dengar orang baca Quran syiar. Tapi bila orang tak dengar, ada jadi satu benda yang boleh mendatangkan dosa juga sebenarnya. Tak dengar kan? Itu sembang dan tak ambil manfaat. Baik. Dalam hadis yang berikut diterangkan bilangan ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. 156 an Umar bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'uhu 15 sajdatan fil Quran. Rawahu Abu Dawud. Daripada Umar bin As bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadanya 15 ayat sajdah yang tersebut di dalam Al-Quran. Ayat sajdah menurut huraian ulama rahimahullah taala, ayat-ayat sajdah yang tersebut ialah surah ayat 206 surah Al-A'raf, ayat yang tu tak payah baca mana, boleh tengok sendiri tu. Surah Al-A'raf, surah An-Nahl, surah Al-Isra, surah Maryam, surah Al-Hajj, ada 2 tu. Kemudian surah Furqan, An-Naml, surah As-Sajdah. Cuma surah Sad nanti di sini dia ada, kalau tuan-tuan boleh tengok nota kaki di belakang tu, ayat 24 surah Sad ini disunatkan sujud sesudah membacanya, bukan sebagai sunat sujud tilawah, tetapi sebagai sunat sujud syukur, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis yang lain riwayat An-Nasa'i. Kita boleh rujuk nanti tengok. Cuma surah As-Sad kita boleh sujud, tapi kalau tapi bukan dalam sembahyang. Sujud tu pun sebab sujud itu
sujud syukur, bukan sujud tilawah. Gitu. Dan seterusnya surah Fussilat, surah Najm, kemudian surah Al-Syiqaq dan surah Al-Alaq. Itu antara surah-surah yang bila dibaca maka hendaklah kita sujud tilawah. Baik dalam kitab ataupun dalam kitab fiqh manhaji ini disebutkan sujud tilawah ini bagi orang yang membacanya ayat Al-Quran yang disunatkan sujud tilawah, sama ada ketika sembahyang atau di luar sembahyang. Ia juga disunatkan kepada orang yang mendengar di luar sembahyang. Dalil Al-Bukhari adalah Al-Bukhari, boleh tengok hadis yang ke-1025, meriwayatkan daripada Ibnu Umar, yang bermaksud Nabi SAW membaca kepada kami satu surah yang terdapat padanya ayat sajdah, lalu baginda sujud dan kami turut sujud, sehingga seorang dari kami tidak mendapati tempat letak dahinya. Maknanya semua sujud belaka. Menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Umar menyatakan Nabi SAW membaca ketika kami membaca kepada kami Al-Quran. Apabila baginda membaca ayat sajdah, baginda terus takbir dan sujud, lalu kami sujud bersama-sama baginda. Ini dalil-dalil sujud tilawah. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dan Nabi SAW bahawa baginda bersabda, yang bermaksud apabila anak Adam membaca ayat sajdah lalu dia sujud, maka syaitan akan menjauhkan diri daripadanya dalam keadaan menangis sambil berkata, wahai celaka dan binasalah anak Adam diperintahkan sujud lalu dia sujud, maka baginya syurga, dan aku juga diperintahkan supaya sujud lalu aku mengingkarinya, maka bagiku api neraka. Ini cerita syaitan. Hadis Nabi ni, bila mana seorang hamba itu membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, syaitan kata celaka. Dia marahlah. Dia marah sebab apa? Aku dulu pun disuruh sujud, tapi aku tak mau sujud. Sebab apa? Aku sombong, tak mau sujud, engkar. Dan orang yang sujud ini diberikan balasan syurga, dan aku ni, kata syaitan, diberikan kepadaku balasan neraka. Baik, dalam hadis Al-Bukhari, hadis yang ke 1027 meriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kita akan melalui ayat sajdah. Oleh itu barang sesiapa yang sujud, dia mendapat pahala, dan sesiapa yang tidak sujud tidak berdosa. Nak ceritanya sunat. Kalau kita buat, kita dapat pahala, bukannya wajib. Cumanya bila kita tak buat, maknanya kita meninggalkan sunnah. Itu sajalah. Baik. Menurut satu riwayat daripada Ibnu Umar, yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memfardukan sujud kepada kita, melainkan jika kita menghendakinya. Bilangan sujud tilawah yang ini dah sebut tadi ni ada 14, ada 14. Sesiapa yang ingin melakukan sujud tilawah, maka hendaklah bertakbir ihram. Yang ni dia cerita tentang satu cara tambahan yang kita cerita lain. Baik, dalam hadis, dalam kitab Musnad hadis yang ke-157, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u sajdata wa nahnu 'indahu fayasjudu wa nasjudu ma'ahu fanazdahimu hatta ma yajidu ahaduna
lihabhatihi mawdi'an yasjudu alaihi. Rawahu al-Bukhari wal Muslim. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu an berkatanya, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sajdah dan dalam masa kami berada di sisinya. Lalu baginda sujud dan kami pula sujud bersama-samanya, serta kami berasak-asak sehingga setengah kami tidak dapat tempat untuk meletakkan dahi semasa sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya punya berebut nak sujud, mereka duduk sama-sama Rasulullah. Bila mana Rasulullah baca ayat sajdah, Rasulullah sujud dan mereka pun semua sujud, sehingga akan ada di kalangan para sahabat tak dapat tempat untuk sujud, kan? Sebab mungkin benda nak ceritanya Rasulullah buat satu perkara ni nak ajak para sahabat dah. Sama juga kita, saya cerita yang dulu zikir kita selepas solat, baca perkara itu untuk apa? Untuk mengajar para jemaah supaya ini zikir dia selepas solat yang warid, yang daripada Rasulullah SAW kita baca sebab kita nak ajak. Dan setelah mana semua kita dah hafal, dah ingat dah, maka kena baca perlahan. Boleh baca kuat, tapi melihat keadaan. Sekiranya masih lagi ramai di kalangan jemaah tengah sembahyang ataupun yang masbuk dan sebagainya, maka disunatkan seorang imam itu dia memperlahankan zikirnya ataupun baca-bacaan selepas solatnya. Jadi begitu. Dikuatiri takut mengganggu jemaah yang sedang sembahyang. Kita kadang-kadang tengah sembahyang ni, orang baca, teman orang baca sedap pula, kita tak ada baca. Kita baca macam mana orang tengah baca. Jadi kita takut mengganggu orang sembahyang. Sebab tu kalau kata dalam satu masjid orang tengah sembahyang, tiba-tiba ada orang yang baca Quran, orang baca Quran tu boleh menjadi dosa. Sebab apa? Baca kuat sangat, ganggu orang tengah sembahyang. Jadi melihat keadaan, walaupun benda tu benda baik, dia baca Quran tak salah. Yang salah tu sebab apa? Sebab mengganggu orang yang tengah bersembahyang. Baik, sujud tilawah ini sujud sekali sujud je. Jika dilakukan dalam sembahyang semasa seseorang menjadi imam atau sembahyang seorang diri, wajib ia niatkan sujud dalam hati. Niat nak sujud, niat sujud. Macam kita maklum dah, kebiasaannya di mana-mana tempat pun, kalau kata hari Jumaat, bukan hari Jumaat, hari-hari yang biasa, sembahyang maghrib sebagai contoh, imam akan, sebelum nak sembahyang, imam akan cakap, tuan-tuan, sebentar lagi dalam solat saya akan bacakan ayat-ayat yang mempunyai perkataan sajdah, maka kita disunatkan sujud dan bacaan tersebut bergantian. Jadi imam akan beritahu, kan? Biasanya dalam sembahyang tarawih lah, sembahyang solat selalu masjid-masjid yang buat semalam satu juzuk, kan? Mungkin banyak kali lah dalam bulan Ramadan ni kita sujud tilawah. Sebab apa? Imam ada membaca ayat-ayat sajdah. Jadi sujud. Jadi kena niat dalam hati dan kita sujud. Kemudian kalau ia makmum, hendaklah ia menurut apa yang dilakukan oleh imam. Kalau dia ikut imam, kalau kata dia jadi makmum, kena ikut tok imam lah. Kalau tok imam tak sujud, tak payahlah sujud. Walaupun dia baca, tok imam lupa, dia tok imam ni lupa, dia sujud seorang dia. Tok imam tak sujud pun, batal sembahyang. Batallah sembahyang sebab dia tak mengikut imam. Jadi itu kaedah dah. Dalam situasi ikut imam dia jadi itu. Tapi melainkan kalau dia nak mufaraqah lah, takkan nak mufaraqah dalam bab sunat. Jadi tak kena pula. Jadi ikut imam. Kalau ikut imam sujud, maka dia pun sujud. Kalau dilakukan di luar sembahyang, maka hukumnya ialah 4 perkara. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud sekali sahaja dan memberi salam. Tuan-tuan niat, kemudian takbir dan sujud sekali dan memberi salam.
Menurut huraian ulama rahimahullahu ta'ala, disunatkan membaca semasa sujud. Bila kita baca surah ayat-ayat sajadah ini, masa sujud tu baca apa? Baca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Setakat tu. Nak sambung lagi sikit. Wa tabarakallahu ala ahsanul khaliqin. Baik, itu. Tapi sekadar itu pun sudah memadai. Artinya sujudlah muka dan seluruh diriku kepada Allah yang telah menciptanya dan membentuk rupanya, juga yang telah mencipta pendengaran dan penglihatannya dengan perantaraan telinga dan mata. Dengan kuasa Allah jualah pendengaran dan penglihatanku terpelihara dengan selamatnya. Bacaan ini disebutkan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan lain-lain. Boleh tengok dalam kitab Subulus Salam. Bacaan ini berdasarkan hadis At-Tirmizi dan lainnya daripada Aisyah radhiyallahu anha. Huraian lanjut ada disebut dalam kitab-kitab fiqh, iaitu sujud tilawah. Dia macam-macam. Dalam Syafi'i dia ada 4 rukun. Dalam imam-imam yang lain ada yang niat sujud, ada yang takbir sujud saja. Macam tu. Tapi Syafi'i, kita nak buat macam mana? Kita kena niat, kemudian kita takbir dan kita sujud sekali, baca bacaan tadi sajada wajhil lazi tadi, kemudian memberi salam sebelah kanan. Cukup, itu saja. Baik, habis no? Ada soalan untuk sujud tilawah sebelum kita masuk ke sujud syukur? Niat dalam hati itu. Niat dalam hati. Niat dalam hati, saya jawab di kepala. Niat dalam hati mana kita niat nak sujud tilawah. Niat nak lintasan. Niat ni dia tak ada sebarang aku sahaja, dia tak ada. Maknanya lintasan nak sujud tilawah. Ya. Ya. Kena dalam wuduk. Dia kena berwuduk sebab dia baca Quran. Sebab dia baca Quran. Kalau baca Android macam mana pula? Bacaan Android, baca Quran guna aplikasi Android, boleh tak? Tak payah sembahyang, tak apa kan? Boleh, sebab dia bukan Al-Quran, dia satu aplikasi. Cuma isu dia kalaulah ada kalaulah terbaca ayat sajadah, nak sujud ke tak mau sujud? Jawapan dia nanti. Saya pun wallahu a'lam. Ni benda-benda baru yang timbul. Rasulullah wala Nabi tak cerita pun. Yang ni kena rujuk balik dalam kitab-kitab mungkin lah. Memang ada perbahasan sebenarnya. Cuma saya tak boleh nak bawa mai untuk hari ni. InsyaAllah saya akan cerita minggu depan sebab Ustaz Zamri. Mungkin Ustaz Zamri akan tolong sampaikan insyaAllah. Baik. Banyaklah ni benda-benda yang baru-baru. Contoh kita ada aplikasi Al-Quran kita baca. Ini benda baru yang kita jumpa. Boleh kan nak sujud tilawah? Nanti kita bincang insyaAllah. Baik, ada soalan lain? Ya, kita kena menghadap kiblat ketika mana kita sujud tilawah tersebut. Sebab itu saya sebut tadi, imam yang berada di atas mimbar, kalau kata dia membaca ayat sajadah, dia kena turun di bawah, ambil posisi yang menghadap kiblat dan sujud tilawah dan membacanya. Macam itulah kena menghadap kiblat. Ada lagi? Ada habis ya? Baik, kita tunggu sikit lagi, ada masa sikit lagi. Sujud syukur.
Baik, yang seterusnya sujud syukur apabila beroleh sesuatu nikmat meliputi sebarang perkara yang baik dan mengembirakan. Nah, kita lah ni anak-anak dapat 9A, 10A kan. Jadi seronok syukur. Jadi sujud syukurlah. Ataupun dapat BRIM, sujud syukur. Nah, dapat voucher buku, dah senang nak dapat, sujud syukur kan. Orang yang belajar dia dapat, kita yang nak kerja ni tak dapat. Voucher buku, sujud syukur. Benda yang mengembirakan. Dapat anak, sujud syukur. Sepak bola masuk gol, macam mana pula? Dalam keadaan tak tutup aurat, itu tak kena cara sebenarnya. Meliputi sebarang perkara yang baik dan mengembirakan. Sunat melakukan sujud syukur. Juga disunatkan mengerjakannya apabila kita melihat sesuatu bala bencana. Tengok bala bencana, tengok punya beliau, kita selamat, sujud syukur. Tengok benda-benda yang mengerikan, aksiden, kita selamat daripada aksiden. Kereta kita berguling-guling, kita keluar kereta dengan keadaan kita tidak luka apa, maka sujud syukur. Sebab apa? Kita selamat daripada bala bencana. Dan ketika diselamatkan Allah daripadanya. Sujud syukur juga sujud satu sujud sahaja. Tempatnya ialah di luar sembahyang. Jadi nak sujud syukur ini di luar sembahyang. Dalil sunatnya seperti yang diterangkan dalam hadis Abu Dawud dan lainnya, diterangkan juga dalam hadis yang berikut. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khabarun yasurruhu qarra sajida lillah. Rawahu al-Imam Ahmad wa ghairuhu. Daripada Abu Bakar radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya apabila menerima berita yang mengembirakannya, baginda terus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam hadis dan diterangkan lagi an Anil Barra bin Gharib radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aliyan ila al-Yamani fakataba Aliyu bil islamihim falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab qarra sajidan syukran lillah ta'ala ala zalika. Bahawa Nabi SAW telah mengutuskan Sayyidina Ali bin Abi Talib ke Yaman. Sayyidina Ali pun menulis surat menyatakan bahawa penduduk negeri Yaman telah memeluk Islam. Setelah Rasulullah SAW mengetahui kandungan surat itu, baginda terus sujud sebagai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai berita gembira yang demikian. Baik, itu antara dalil-dalil sujud syukur. Cara sujud macam mana? Cara sujud macam mana? Sama macam sujud tilawah. Bacaan, yang ni banyak bacaan. Dia tak ada bacaan yang tertentu sebenarnya. Cuma disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, bacaan ketika sujud sujud syukur ini, baca bacaan yang sama ketika mana kita sujud. Boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ataupun baca bacaan tadi sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah, baca apa? Sajada wajhi lillazi tadi. Ataupun ada doa-doa yang lain
ada panjang, boleh baca tuan-tuan. Paling mudah bacalah seperti mana dalam sujud-sujud yang biasa kita baca, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi itu. Baik, hukum sujud syukur dalam solat ni, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bahawa sujud syukur tidak dibenarkan dalam solat, kena di luar solat, bukan dalam solat lah. Kerana ianya termasuk dalam kategori sujud di luar solat. Apabila dikerjakan, maka solatnya dianggap batal, kecuali dalam keadaan jahil ataupun lupa. Kalau tak tahu buat juga, dimaafkanlah. Tapi sujud syukur ini adalah kategori di luar solat, di luar semayang. Kalau kita tahu kita buat juga, maka boleh menyebabkan batas semayang, seolah-olah kita menambah rukun. Sama juga dalam keadaan kita bersin, kita sebut Alhamdulillah, tak boleh tuan-tuan. Dalam semayang bersin Alhamdulillah, tak payah sebut Alhamdulillah. Kadang-kadang semua ulama mengatakan seolah-olah kita menambah rukun. Jadi tak payah sebut pun apa, proses je lah, proses je. Baik, jadi itu saja untuk hari ini. Saya rasa sebelum kita mengakhiri kuliah Mustikah pada hari ini, tuan-tuan tadi dibekalkan dengan dua senarai nama yang minggu lepas 14 hari bulan. Mohon maaf, minggu lepas tak ada siapa buat keluar nama attendant. Tuan-tuan yang hadir boleh tulis nama dalam senarai nama yang diberikan. Jadi yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu hasil kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.